الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan hanya semata-mata keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, limpah perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini sekali lagi dapat menunaikan hasrat dan rancangan yang telah disusun atur kuliah usrah giliran Masjid Al-Mu'minin Kota Kayang. Terima kasih Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa usrah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama pada malam ini daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, nama dia Abdurrahman bin Sakhar, atau lebih dikenali dengan gelarannya Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda dalam hadis ini, as-salawat, salat, salah satu singular mufrad, as-salawat jama' semayang, al-khamsu salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, salat Jumaat kepada salat Jumaat yang berikutnya. Jumaat ni dia seminggu sekali, 5 hari sekali, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kita salat Jumaat. Lah hadis ni dia kata salat 5 waktu, di antara salat tersebut wal jumu'ah ilal jumu'ah, semayang Jumaat kepada semayang Jumaat yang satu lagi, minggu yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang berikutnya, bulan tahun ini dan tahun hadapan, jarak di antara keduanya, merupakan mukaffirat, penghapus, penyucian, penutup, mukaffirah, membersihkan, menyucikan, menggugurkan, menghilangkan, memadamkan dosa-dosa yang kita lakukan
lima bainahunna, yang berlaku di antara amalan tadi inilah. Maksudnya daripada satu salat kepada satu salat kepada satu salat kepada satu salat, daripada Jumaat minggu ini kepada Jumaat minggu depan, daripada Ramadan tahun ini kepada Ramadan tahun hadapan. Di antara jarak tersebut, dia menjadi asbab, punca Allah menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Lima bainahunna, hunna ni maksudnya antara ibadat tadilah. Kita sembahyang Jumaat, dia basuh dosa kita hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Lepas tu Jumaat pula kita salat pula, dia padam pula lagi 5 hari. Kita salat pula, dia padam pula 5 hari. Kalau Ramadan lagi besar, kita menghidupkan Ramadan, kita berpuasa bersungguh-sungguh dalam Ramadan, kita memenuhi segala Ramadan dengan tuntutan dan suruhan yang diperintahkan. Dia bertemu dengan Syawal, dipadamkan dosa, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil, sampai bertemu dengan Ramadan pula. Di antara itu mukaffirat, dosa-dosa yang saya, tuan-tuan, kita semua melakukannya, dipadamkan, dihapuskan, gugur. Kerana apa? Kerana kita mendirikan salat dan juga ibadat pada hari demi hari tadilah. Baik, dengan syarat seperti yang disebut dalam hadis ini, dia kata idzajtunibatil kabair, dengan syarat kita menjauhi di antara tempoh waktu tersebut untuk kita mendapat pengampunan dan juga penghapusan dosa-dosa itu, kita tidak terlibat, terjatuh dan terjerumus ke dalam melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Maksudnya dalam minggu tu, dalam bulan tu, dalam tahun tu, tuan-tuan tak buat dosa besar. Berzina, berjudi, minum arak, bunuh orang, riba, rasuah, apa lagi? Derhaka kepada kedua orang tua, mengambil tanah yang bukan hak kita dan sebagainya, mengubah batu sempadan yang disenaraikan sebagai dosa-dosa besar. Kita tidak terlibat melakukan dosa besar itu, dosa-dosa kecil itu gugur dengan salat yang kita lakukan. Maknanya kehidupan kita itu senantiasa bersilih ganti. Tuan-tuan, sembahyang maghrib ni gugur dosa di antara maghrib dengan isyak. Sat lagi tuan-tuan sembahyang apa? Isyak. Lepas pada isyak, subuh. Bermula daripada sembahyang isyak tu, adalah sat lagi tuan-tuan pergi buat dosa apa? Balik pergi tengok cerita Hindustan yang ada menari-menari gelek ke? Pergi sat lagi kedai ada tengok benda tak elok ke? Ada buat benda-benda yang dosa-dosa kecil, dipadamkan sampai subuh. Lepas tu tuan-tuan bangkit subuh pula, semayang pula di masjid, berjamaah pula, gugur lagi dosa. Apa yang tuan-tuan buat antara subuh dan zuhur itu digugurkan. Artinya dosa-dosa kita senantiasa dibasuh dengan syarat kita menjauhi dosa besar. Itu berdasarkan apa yang disebut di dalam hadis ini. Baik tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok sedikit huraian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mendengar perkataan kafarah. Samalah dengan mukaffirah tadi. Kita selalu dengar perkataan kafarah. Kafarat. Kan? Kafarah maknanya dari sudut lughawi, dari sudut bahasanya,
dia sama dengan perkataan kafir tu. Kafara. Perkataan dia, word dia sama. Kafir, kafarah, daripada perkataan yang sama. Huruf kaf, huruf ra, huruf fa, huruf ra. Dia dalam bahasa Arab ni, kalau kita belajar sikit-sikit bahasa Arab ni, perkataan-perkataan ni dia bunyi tu dia nak lain-lain sikit. Tapi dia kalau kita akan cari nanti dia mai daripada perkataan yang sama. Perkataan yang sama kan, macam tadi kafir, kafarah, mukaffirah, dia memang bunyi lain tapi dia mari daripada kata akar, dia panggil dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris dia panggil root word, kata akar, kata dasar yang sama. Jadi bila kita nak faham maksudnya, kita kena tengok makna dia apa dia, yang asal. Kafir atau kafarah, kafarah ni maksudnya tutup. Orang kafir itu dia panggil tutup. Kafir. Kafir ni juga petani juga disebut kafir. Kafir ni bukan kafir macam kita faham kufur tu. Satu lagi kafir ni, kafarah ni juga bermaksud, kafarah ni bermaksud satu tutup, yang kedua hapus. Hapus. Delete. Padam. Perkataan kafarah tu tutup. Hapus. Jadi bila kita kata kafarah, kita dah boleh faham, dah boleh tangkap dah dia nak pergi ke mana. Bila kita kata kafarah, artinya apa? Dia menutup apa? Dosa. Dia menutup kesalahan yang kita buat. Bila kita kata ini adalah kafarah daripada dosa yang hang buat, perbuatan ini, amalan ni, tuan-tuan kata kalau hang semayang ni, Allah Ta'ala akan kafarah dosa hang. Artinya Allah Ta'ala akan tutup, hapuskan dosa hang. Kita pergi tengok ada orang sakit, sabar, Allah akan kafarah. Sakit ni kafarah untuk dosa-dosa hang. Menunjukkan apa? Kita kata dekat dia, dengan sakit yang dia sedang tanggung itu, yang sedang dia alami itu, menutup dosa-dosa dia, menghapuskan dosa-dosa dia. Itu makna kafarah. Jadi kafarah ni maksudnya dia clear dosa kita. Dan kafarah ni banyak. Bukan kata amalan yang saya sebut dia, banyak lagi. Sehingga Nabi kata apa? Ma min wasabin, tidak ada satu musibah, kan? Wala hazan, kesedihan, kepayahan, kesulitan, kepenatan, hatta, sehingga kan apa? Hatta syaukah, duri yang menyucuk, yushaku, duri yang cucuk kaki dia tu sakit, dia berjalan-jalan terpijak duri, yang tu pun kafarah. Sebab itu dari sudut istilahnya, istilahnya apa dia? Kita tengok kafarah ni, bila tuan-tuan sebut, esok guna perkataan bagi faham makna. Kadang-kadang kita guna istilah tu tapi kita tak tahu makna dia apa. Kafarah ialah apa-apa sahaja perbuatan yang dengan perbuatan tersebut, dia apa-apa sahaja perbuatan, amalan yang boleh memadamkan, menghapus dan menutup segala dosa yang kita buat, sama ada dengan membebaskan hamba, dengan bersedekah, dengan berpuasa, dan dengan syarat-syarat tertentulah. Nampak? Itu kafarah. Jadi tuan-tuan, semayang 5 waktu ni, selain daripada dia adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dia juga bertindak sebagai perbuatan yang menjadi penghapus dosa. Sebab itu orang yang jaga salat, yang mendirikan salat, dia panggil wa tuqimus salah, iqamatus salah. Mendirikan salat ni
Artinya apa? Orang yang buat dengan betul lah, dia menjadi kafarah untuk dia, penyuci, mukaffirah. Apa sahaja yang dia buat sepanjang hari itu dipadamkan dengan keseluruhan salat dia. Besar. Dan kita akan tengok sekali lagi, saya sebut pada tuan-tuan beberapa perkara yang sempat saya quote di dalam syarahan hadis ni. Antaranya daripada Abu Hurairah juga, berkait dengan semayang ni, dalam hadis yang selalu tuan-tuan dengar, ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalik yubqi min darnih. Nabi kata, ara'aitum law anna naharan, apa pendapat kamu semua sekiranya ada sebatang sungai di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kamu. Nabi bagi satu situasi. Nabi kata rumah kawan ni depan dia ada sungai, yaghtasilu fihi, ightasala yaghtasilu, dia mandi di dalam sungai itu, kulla yaumin, setiap hari 5 kali. Pasal apa Nabi sebut depan rumah? Pasal nak habang kata dekat dengan senang. Maksudnya dia pi mandi 5 kali. Macam selalu yang kita duk bincang, adakah manusia yang mandi 5 kali? Tuan-tuan mandi berapa kali? Tambah musim lah ni, sejuk. Toh tak mandi lagi hari ni. Ada orang dia mandi pagi, ada orang dia jamak, tamak ada takdim atau takhir. Bukan kita mayang je jamak, mandi pun jamak. Yang orang tak pernah jamak ni makan, makan dia tak jamak. Ada manusia tuan-tuan, ada manusia. Saya jumpa satu orang, dia cerita dekat saya tabiat suami dia. Tabiat suami dia yang disiplin. Dia habuan dia lah. Mungkin Allah nak bagi pahala kot tu, mana kita tahu. Dia kata ada manusia yang suami ni dia tak kisah makan. Ada suami yang dia memang disiplin, dia ada time dia. Dia ada minum pagi, dia ada sarapan, minum pagi. Sarapan lain. Sarapan tu hak makan berat, makan nasi lemak tu. Lepas tu dia ada minum pagi lagi. Minum pagi tu ringan, mungkin minum sajalah kopi kata, tapi kena minum ke 10:30 kena minum. Dia guna bahasa tangan ni tak dan. Apa dia? Orang perempuan tak tahu. Saya sambung kat pepatah ni. Tak ada tangan saya ni ustaz weh, duk jaga laki saya ni yang jenis lagu ni habuan saya lah. Tangan tak dan kering. Oh, pandai orang lelaki-lelaki. Tangan tak dan kering tu menunjukkan apa? Tak montisat lah menteka makan. Tak montisat makan. Betul, sekali lagi dia makan tengah hari. Makan tengah hari pula tuan-tuan, ada setengah laki telur dada pun tak apa. Telur dada buah botol kicap satu. Makan cerah. Agus laki ni dia panggil laki terakhir syurga. Ada setengah laki dia kalau tak ada warna merah kena ada warna hitam. Makna kena lengkap lah, set lunch. Lepas habis tengah hari minum petang, goreng cucuk pula. Itu dia tuan. Lepas minum cucuk ke apa? Minum petang. Lepas tu makan malam. Belum dia nak tidur kena bancuh lagi selapis ayam, baru boleh tidur. Zikir punya. Dia cerita lah, dia kongsi. Baik. Ada lah isu dia, tapi tak payahlah saya abang kita tuan-tuan kan. Tapi nak abang ya. Tapi Nabi kata kawan ni mandi. Nabi kata apa? Ma taqulu dhalik. Apa penangan kamu? Yubqi min darani.
Pada pandangan kamu agak-agak ada tak daki? Ada tak kotoran yang akan melekat? Kotoran degil. Ada? Tentulah tak ada, kan? Sahabat kata la yubqi min daranihi syai'a. Tak ada lah Rasulullah. Kalau ada tambah orang Arab. Orang Arab bukan mandi lagu kita. Tempat kan tuan-tuan pergi, tempat mereka ni tak mandi, tak busuk. Pasal mereka panas kering. Jadi sahabat kata la yubqi, tak akan berbaki, tak ada sisa kalau ada orang mandi sampai lagu tu. Maka kata Nabi SAW, ni dia panggil analogi. Nabi buat satu perumpamaan, misal, satu contoh. Nabi kata fadzalika mithlus salawatil khams yamhullahu bihil khataya. Jika itu jawapan kamu, maka itulah juga kesannya kepada salat 5 waktu yang didirikan oleh kamu. Yamhu, dia menghapuskan, dihapuskan, Allah hapuskan dengan salawat itu, dengan semayang itu, dosa-dosa yang kamu lakukan. Hadis Bukhari Muslim. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita perhati betul-betul semayang kita, boleh dikatakan salat ini keseluruhan gerakan dan bacaan kesemuanya menjurus kepada apa? Memohon keampunan. Pasal itu ada hadis Nabi kata bila satu orang berdiri, gugur dosa. Bila satu orang rokok, gugur dosa. Bila satu orang sujud, gugur dosa. Setiap pergerakan itu menggugurkan. Lebih awal daripada itu belum solat lagi dah gugur lah. Daripada apa? Wudu. Sebab itu orang yang salat ni, hati dia bersih, hati dia suci murni, hati dia elok, tak ada busuk dengki. Sebab itu Nabi kata inna salata, Quran kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu mencegah daripada mungkar. Jika ada salat yang tak boleh mencegah kita daripada mungkar, kemungkinan kena muhasabah. Kalau salat itu tak boleh menjadikan hati kita bersangka baik, salat tu tak boleh menjadikan hati kita bersih, hati kita menjadi tenang, yang ni problem bukan pada semayang tu, problem pada kita yang mayang tu lah. Dia kata macam mana hadis Nabi ni? Mayang tak ada apa pun. Bukan hadis Nabi, tapi kita yang fa'il, yang buat tu. Maka sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW apabila dia melakukan ibadah, kalau tuan-tuan tengok, dia banyak membaca zikir-zikir keampunan. Zikir-zikir keampunan. Antaranya, dalam hadis Muslim, bila Nabi sujud, Nabi baca apa? Ni tuan-tuan kena baca ni dalam sujud. Bila Nabi sujud, Nabi minta ampun. Allahumma ghfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ini tuan-tuan boleh baca. Allahumma ghfir li, ya Allah engkau ampunkan aku, dhanbi kullahu, setiap daripada dosaku, diqqah wa jillah, sama ada yang kecil ataupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang awal ataupun yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrah, sama ada yang dosa nampak atau dosa yang tersembunyi. Ada 3 jenis kita minta dekat Allah. Diqqah wa jillah, diqqah wa jillah, awal wa akhir. Ya Allah, Allahumma ghfir li dhanbi kullahu diqqahu jillahu wa diqqahu. Ya Allah, engkau ampunlah segala dosa aku masa sujud ni. Ya Allah, engkau ampunkanlah dosa aku, sama ada yang besar ataupun yang kecil, wa awwalahu wa akhirahu, sama ada yang awal ataupun yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrah, sama ada yang nampak ataupun tidak. Yang ni kita baca masa sujud. Cantik doa ni. Allahumma ghfir lahu dhanbi kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Macam dalam sujud tu, tuan-tuan boleh tambah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Betul dalam sujud Allahumma ighfir lahu dhanbi kullah diqqah wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Baca masa sujud. Besar kecil padam, awal hujung padam, nampak dan tutup padam. Apa nak buat? Hafal doa. Sibukkan diri kita dengan doa-doa yang sahih macam ni. Nampak? Baik hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan, ketika duduk antara dua sujud, tuan-tuan baca apa? Rabbi ghafirli warhamni. Dan sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan tak mau baca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni, tuan-tuan cukup ulang Rabbi ghafirli seperti yang dalam riwayat Abu Daud. Masa duduk antara dua sujud tu Rabbi ghafirli. Nampak? Itu apa yang disebut. Nabi juga membaca sebelum daripada bagi salam. Tadi masa sujud. Lepas tu Nabi minta Rabbi ghafirli masa duduk antara dua sujud. Lagi Nabi baca masa bila? Pasal itu tuan-tuan saya nak bagi tahu, salah satu cara nak bagi kita tak jemu dengan semayang ni, nak bagi semayang kita rasa segar, nak bagi semayang kita tu rasa fresh, nak bagi zauq semayang kita hidup, kita bukan sekadar semayang nak melepaskan tanggungjawab saja, nak buat bagi tak berdosa saja. Pasal itu semayang kita rasa jadi dry, jadi jemu, jadi tuan-tuan, ada orang dia seronok dengan semayang, ada orang dia jadi tension dengan semayang. Dia jadi lemah dengan semayang ni. Dia jadi semayang ni tuan-tuan kena tengok baik-baik. Saya pun nasihat diri saya. Ada orang kita minta Allah lindung, dia rasa semayang ni beban. Ada orang dia rasa semayang ni satu bebanan, satu gangguan, satu benda yang menyusahkan. Tapi dia terpaksa buat. Yang ni satu benda yang kita kena muhasabah. Quran kata semayang ni dia hanya pergi kepada orang yang khusyuk. Salah satu khusyuknya apa? Dia kena memperbanyakkan doa dan zikir. Dia kena ubah doa-doa zikir-zikir dia. Hari ni dia baca yang nu, esok dia baca yang ni, dia tambah yang nu, dia campur yang ni. Yang Nabi ajar Ini do subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 35 tahun sembahyang subhana rabbiyal a'la, memang jemu. Memang rasa tak ada apa, rasa kosong, rasa sembahyang macam biasa. Cuba dia tukar, dia tambah, dan bila dia baca beling-beling, dia akan apa? Dia akan lahir satu perasaan baru. Lepas tu apatah lagi kalau dia faham. Jom macam kita baca ni, Allahumma ghfir lahu kulla dhanbi. Kita baca ya Allah ampunkan segala dosaku. Sebelum ni masa iftitah pun kita dah baca dah. Allahumma ba'i baini wa baina khataayaya. Tu kita dah minta jauh daripada dosa kita. Basuh dosa-dosa kita masa iftitah ni. Satu lagi sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam kita baca. Lepas kita dah baca tasyahud, tahiyat, kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Selepas daripada tu kita baca apa? Semayang ni banyak tau. Pasal tu semayang ni kalau kita mengaji tak habis. Ada orang tanya tajuk semayang ni, tajuk semayang ni. Dia rasa macam tajuk semayang ni tajuk lama, tajuk lapuk. Pasal tu masjid kursus semayang ni nak belajar apa? 45 tahun dah semayang. Kita tanya, duk baca doa ni? Tak pernah dengar pun. Tu dia pasal 45 tahun duk semayang tu. Semayang ni dia kena improve, dia kena upgrade. Dia kena senantiasa ada penambah baikan. Sebab semayang ni ibadat yang kita buat hari-hari. Jadi bukanlah salah awak tak sah ke? Sah. Tapi kalau 35 tahun doa tu saja, bacaan tu saja, banyak lagi bacaan lain, rugilah. Kita disuruh menghidupkan keseluruhan sunnah, tapi yang kita hidup sunnah tu ya. Ini satu muhasabah juga kepada orang yang memang duk mengaji lama. Dia kata dia duk mengaji lama, dia tahu dah. Hampa tajuk tu. Bila kita baca, doa ni bisa dengar? Tak bisa lagi. Macam mana kata mengaji lama? Kata pandai dah, sampai tak mau pergi mengaji dah. Doa ni pun tak tahu. Setengah yang tak pergi mengaji tu, cuba tanya tengok doa yang tadi kita baca tadi. Cuba tanya tengok. Yang tak mau main mengaji dah tu, pergi tanya tengok mereka. Hang biasa baca dah, Allahumma ghfir lahu kulla dhanbi diqqah wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatah wa sirrah. Ni doa bila ni? Baca tang mana ni? Doa apa ni? Nampak?
Tengah-tengah terkapai-kapai, sembang kot luar macam pandai sangat lebih pada mufti. Betul ke? Oranglah kata, saya sampai kan. Mengaji tuan-tuan, mengaji sampai mati. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi baca selepas bagi tasyahud. Lepas kita dah fil alamin innaka hamidun majid, kita baca apa? Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ui, sakan doa ni, makna dia sangat dahsyat. Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, engkau ampunlah segala dosa apa yang telah aku buat, wa ma akhartu, dan apa yang kehadapan, wa ma a'lantu wa ma asrartu, apa yang aku lakukan secara nampak, wa ma asrartu, dan apa sahaja yang aku buat secara tersembunyi. Kemudian kita puji Allah Ta'ala, wa ma anta a'lam bihi minni, engkau wa ma anta a'lam bihi minni, engkau lebih maha mengetahui apa dosa yang aku buat ya Allah. Barangkali ada sebahagian dosa yang kita tak rasa kata tu dosa, tapi tu dosa, dan Tuhan tahu dosa-dosa yang kita buat. Kita kata wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Doa ni kita baca untuk Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia rasa tu. Nampak? Kemudian hatta Nabi SAW bila dia habis salat dia kata apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Di kalangan ulama mereka bincang, kenapa kita bila habis semayang kita istighfar. Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kerana kita bimbang dalam salat kita tadi ni ada kekurangan dan kecuaian yang kita buat. Pasal itu bila kita habis je salat, tuan-tuan, dalam salat kita tu ada kekacatan, ada kekurangan, adalah tempat tak khusyuk, ada tempat kita main-main, ada tempat fikiran kita melayang pergi mana. Pasal itu bila kita bagi salam, astaghfirullah, ya Allah, aku minta ampun apa yang aku buat tadi dalam semayang, terkurang apa semua, ampunkanlah dosa. Dalam semayang pun dia boleh main-main lagi. Bukan kata tuan-tuan, saya pun sama. Kita boleh teringat urusan dunia dalam semayang. Itu apa yang disebut oleh para ulama, kenapa tuan-tuan kena istighfar. Macam yang Nabi buat lah. Baik. Kemudian dalam hadis ni dia kata apa? Dia sebut pada kita, dia kata syarat untuk nak dapat benda ni semua, idhajtuni batil kabair, hendaklah menjauhi dosa-dosa besar. Ini apa yang disebut di dalam surah An-Nisa ayat 31. Jadi maksudnya, apa maksud dia? Kalau siapa yang buat dosa besar tak terhapus dengan ibadat tadi. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang diharamkan kamu melakukannya, tunhau, dilarang, kami, yakni Allah, akan mengampunkan dosa-dosa kecil kamu. Dengar, Allah buat syarat. In tajtanibu, kalau kamu menjauhi dosa besar, nukaffir ankum sayyi'ah. Jadi maksudnya sayyi'ah apa dia? Sayyi'ah ni dosa kecil. Tuan-tuan, saya nak tanya, macam selalu kita tanya, kita buat tak dosa besar ni? Ada tak dosa besar yang kita buat ni? Alhamdulillah, setakat lah ni kita nampak tak ada lagi lah dosa besar yang kita terlibat. Tapi kalau ada dosa besar, macam mana kita nak dapat keampunan?
taubat. Taubat. Kemudian tuan-tuan, bukan sahaja, walaupun dalam hadis ni dia kata semayang 5 waktu, dia kata Jumaat dengan Jumaat. Yang ni mungkin orang salah faham, dia tibai Jumaat ni, lepas tu dia tuang semayang tu, dia tunggu Jumaat pula. Dia kata yang pentingnya pasal tu ada orang tuan-tuan dia mengecoh. Dia kata yang tak boleh tinggal 3 kali berturut-turut. Jumaat minggu ni dia tuang, Jumaat minggu depan dia tuang, nak masuk kali ketiga dia cuih mai. Dia terlepas daripada hadis tadi. Pasal Nabi kata siapa yang tinggal 3 kali berturut-turut, dia kata aku 2 kali tak masuk 3. Ada juga yang baca lagu tu. Nampak? Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, yang Nabi sebut ni bukan hanya yang ni saja. Bukan kata semayang 5 waktu saja, bukan kata Jumaat saja, bukan kata Ramadan saja. Yang ni disebut pasal khas, sebab tajuk ni tajuk besar. Apa dia yang boleh memadamkan dosa kecil kita? Semua kebaikan. Yang ni berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Pasal itu tuan-tuan, bila kita ada dosa, cepat-cepat, jangan tunggu. Bila tuan-tuan rasa dah buat salah ya, kan? Pergi kedai makan, tertengok perempuan. Lepas tu tengok perempuan. Tadi tak mau bayar. Tadi nak bayar hak, dia makan saja. Lepas tu dia habaq kat kawan dia, tak apa, malam ni aku belanja. Kawan dia tanya, hang tengok janda mana? Dia kata, hang tahu mana? Aku tahu. Pasal apa? Pasal hang payah nak bayar ni, mesti hang buat kih mana ni. Hang baik ni ada makna ni. Pasal aku tahu ustaz kata kalau buat jahat kena cepat-cepat buat baik. Ada orang tuan-tuan, dia tak pernah duduk lama lepas mayang. Hari tu dia duduk lama. Assalamualaikum. Dia duduk lama. Tu imam pun pergi tanya, buat apa hari ni? Tu imam tahu mana? Hang duduk lama lain sangat ni. Dia tahu tadi ada buat dosa sikit, dia berjabat, mai basuh-basuh sikit. Boleh tak? Boleh. Sebab Nabi kata, wa atbi'is sayyi'ah. Ni Nabi kata, wa atbi'is sayyi'ah, dan ikutilah kejahatan. Sayyi'ah tadi dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil kan? Quran kata dosa kecil. Wa atbi'is sayyi'ah, dan ikutilah dosa kecil dengan apa? Al-hasanah. Nabi kata bila kamu buat dosa, susuli, cepat-cepat, terus buat, jangan tangguh. Buat terus dosa buat terus kebaikan, tamhuha, apa sahaja kebaikan yang kamu buat tadi dia memadamkan dosa. Rahmat Allah Taala. Tuan-tuan. Hatta dalam hadis, setiap daripada langkah kita mai tadi pun dah padam dosa. Sat lagi nak langkah balik pula. Baik tuan-tuan hadirin mukminin. Kita tengok satu contoh yang dibawa dalam hadis yang sangat masyhur. Hadis apa? Ma'is bin Malik. Hatta orang yang buat dosa besar pun, kalau dia bertaubat, dia terlepas. Bukan kata dosa kecil, tapi dosa kecil ni dia mudah sikit nak clear. Dosa besar ni dia kena taubat lah. Tapi satu orang bila dia taubat, clear. Mari kita tengok hadis yang selalu tuan-tuan dengar, hadis Ma'is bin Malik. Ja'a Ma'is bin Malik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Telah datang Ma'is bin Malik kepada Nabi dan dia berkata, Ya Rasulullah tahhirni. Ya Rasulullah bersihkan aku. Faqal waihak. Nabi kata, celaka engkau. Irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Nabi kata, celaka engkau ni, apa ni? Irji', pergi balik. Sebab itu saya kata tuan-tuan, satu orang yang buat dosa, istighfar dia dengan Allah cukup. Tapi dosa ni, dosa yang tidak berhubung dengan hak adami, hak manusia lah.
Tetapi curi duit masjid, balik, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak boleh ya, pergi bayar balik. Nabi kata dekat dia, wahai hak, irji' wastaghfir wa tub. Nabi kata, celaka hang ni. Apa duk main mengaku depan-depan orang? Pergi balik. Dia kata dekat Rasulullah, dia kata, tahirni ya Rasulullah, aku dah buat dosa, bersihkan aku. Nabi kata, irji', pergi balik. Nabi suruh dia balik buat apa? Istighfar. Pasal itu satu orang yang apabila dia istighfar, apabila dia buat dosa itu antara dia dengan Allah, dia istighfar, cukup. Nampak tak? Kemudian dia kata apa? Jam ni betul? Ha? Betul ya? Apa cepat kan? Mudah ceramah minggu ni. Tak ada apa. Tak uci. Azan lah kita kena sambung sikit. Ya, tak padan ni. Okey. Azan untuk bila? Sekejap nak sambung sikit. Baik. Kita sambung sikit. Okey. Faraja'a ghaira ba'idin thumma ja'a faqala ya Rasulullah. Lepas tu dia mai lagi, dia kata tahhirni ya Rasulullah. Bukan Rasulullah bicara dia. Dia mai. Rasulullah kata dekat dia, wahai hak, pi balik. Hang pi balik, hang. Nabi tak tanya tau dia buat apa. Cuma dia mai, dia kata tahhirni ya Rasulullah. Tuan-tuan, agama ni Tuhan yang punya. Jadi bila satu orang dia nak bertaubat, taubat ni ibadat. Seperti mana yang kita selalu tekan dan kita ajar kepada orang-orang yang mengikuti jalan Nabi dan sahabat ni, agama ni tak boleh guna akal kita. Jadi bila nak taubat ni, kita kena buat apa? Kita kena buat lagu mana yang Nabi ajar. Maka sebab itu kadang-kadang kita pergi duk tengok orang duk ajak tata cara taubat. Dahsyat. Sebahagian tata cara taubat tu kalau dia tengok sekali lalu macam menguntungkan geng hok yang nak ajak tu lah. Lepas itu orang Kristian ada confession kan, pengampunan dosa. Jadi kita orang Islam ni mudah tak taubat? Taubat ni mudah. Taubat ni dia tak bersabit dengan ustaz. Dia taubat ni di antara kita dengan Allah. Kalau dosa tu dosa yang tak tata'allaq bihaqqin adami. An-Nawawi kata dosa yang tak berkait dengan orang mudah. So dia kata Rasulullah bersihkan aku. Nabi kata pi balik bertaubat, ada mai 2-3 kali, mai 2-3 kali. Hatta idza kanat rabi'atu, sampailah pada kali yang keempat. 4 kali baru 4 kali dia main, dia tak putus asa dia main. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata pada kali yang keempat ni, Nabi kata fima utahhiruka, faqal minaz zina. Nabi kata apa hang buat Ma'is? Nabi kata dekat dia, apa hang buat Ma'is? Hang buat apa ni? Dia kata dia berzina. Zina dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Tapi tuan-tuan tengok tak? Andai kata kalau dia tak pi jumpa Nabi, lepas dia berzina, dia balik rumah dia istighfar, dia salat taubat dan dia berazam untuk tidak buat lagi benda tu. Okey tak? Okey tak? Okey. Tapi saya bukan nak kempen tuan-tuan suruh buat. Kita baru selesai dengan satu kes. Kes besar lah. Tapi manusia ni demikianlah tuan-tuan. Saya nak cerita sikit tentang. Cerita sikit lah, bukan cerita banyak. Dalam hidup kita ni, saya dan tuan-tuan, tentu kita ada kebarangkalian untuk terlanjur. Ni saya cerita ni tuan-tuan jangan duk fikir banyak.
Fikir takat saya cerita je. Tuan-tuan jangan duk pergi bersembang lah. Cukup takat ni. Saya cerita ni cukup. Tuan-tuan tak payah duk pergi buat andaian, tak payah duk pergi fikir, tak payah duk main air kenuri. Itu cerita apa tau? Tak payah. Air kenuri tak sembang kenuri. Ni saya nak cerita ni pengajaran untuk saya. Saya belajar sesuatu semalam. Saya telah belajar sesuatu yang besar semalam. Apabila kita duduk pada satu kedudukan yang orang rasa kita ni bagus, kita mengajar, kita ada ilmu sikit, mungkin kita dipandang bagus, orang tengok elok. Ujian yang mari seperti yang tuan-tuan pun faham dan tuan-tuan sebut, ujian yang besar. Kerana ujian itu, dugaan yang kita nak buat itu, dia mari dengan kadar iman kita. Dan barangkali kita tak buat benda tu kerana kita tak ada peluang nak buat. Bila kita tengok kawan tu yang buat, kita kata siapa hampir buat benda tu. Sebab orang dalam majlis itu orang tanya, siapa hampir buat benda tu? Dan kita pun tuan-tuan bila kita buat, kita akan tanya soalan apa yang pertama. Siapa hampir buat? Tuan-tuan rasa-rasa apa orang yang buat tu jawab? Apa rasa tuan-tuan bila orang tanya, hang buat pasal apa? Pasal apa yang hampir buat lagu tu? Masa hang buat tu hang tak fikir ngah? Ini antara soalan-soalan. Agak-agak tu apa orang itu jawab? Bila saya tengok dia, saya rasa untuk aku pun buat benda tu ada kemungkinan. Tak ada jawapan, tuan-tuan. Saya pun kalau orang tanya pasal apa ustaz buat begitu, saya tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Tak jawab. Tak jawab bukan pasal tak tahu pasal apa kita pergi buat. Saya tak tahu pasal apa kita buat. Sedang kalau orang tanya tuan-tuan, kita hanya mampu, kawan tu hanya mampu menangis, menitiskan air mata, tunduk sengak pasal dia tak tahu pasal apa dia buat. Demikian Allah menguji orang-orang yang buat dosa ni. Kita jangan hina dia. Saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, jangan hina orang yang buat dosa. Memang perbuatan tu jijik. Macam berzina ni memang kotor. Sekali tengok Nabi kata apa lepas dia bertaubat. Nabi puji dia. Nabi kata lepas Nabi hukum dia, dia berzina. Nabi kata apa? Bangkit sahabat-sahabat ko, doakan keampunan untuk Ma'is. Nabi perintah sahabat untuk berdoa ampun pada Ma'is. Sahabat kata, tidak ada orang yang lebih bersih daripada Ma'is. Lepas itu bila saya duduk dalam majlis itu, saya kata tak mustahil untuk saya juga duduk di situ dan orang tanya soalan yang sama, siapa pergi buat lagu tu? Saya juga tak boleh jawab. Lepas itu orang buat dosa kadang-kadang tuan-tuan, ujian untuk dia. Dosa ni ujian untuk dia. Kita yang tengok, kita yang dengar ni mungkin seronok. Sekali kita tengok macam mana Nabi layan Ma'is lepas dia kena kejam. Memang dia mati. Memang orang tengalung sampai mati Ma'is. Nabi suruh tengalung, dia kata kejam. Mati dia. Lepas dia mati, adakah Nabi maki dia, Nabi kutuk dia? Padan muka hang teruk. Siapa suruh hang kawak sangat? Siapa suruh hang liak sangat? Tak, Nabi tak kata. Sebab itu satu orang akhirnya dia tak tahulah dia betul tak betul, mana kita tahu. Tapi pada saya balik main muhasabah, duk, saya kata barangkali dia jujur. Mudah-mudahan Allah rahmat dia. Saya rasa mungkin dengan apa yang berlaku, kesan pada hidup dia, saya ingat dia bertaubat lah. Kita kesian tak, bukan kita seronok. Pasal kita pun boleh jadi lagu tu. Tuan-tuan jangan seronok. Jangan bergembira di atas musibah orang yang ditimpa kesusahan. Kerana benda itu tak mungkin, tak mustahil untuk juga jadi pada kita. Baik. Lepas tu tuan-tuan, apa kata?
Dia kata dia berzina. Abihi, lepas tu Nabi SAW ni pergi siasat. Nabi kata abihi junun. Nabi kata tak, dia tak gila. Asyariba kham, dia ni mabuk penin kot. Tak. Lepas itu kadang-kadang orang buat dosa ni kita tak tahu. Boleh jadi dia. Tapi pendekkan cerita tuan-tuan, habis apa? Nabi SAW perintahkan dia untuk dirjam. Falabithu bidzali yawmin aw thalathata ayyam. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. Habis dah rejam dah, Maiz dah mati. Maiz rejam habis selesai dah. Nabi kata apa? Nabi kata istaghfiru li Maiz bin Malik. Faqalu ghafarallah. Nabi kata wahai sahabat-sahabatku, hampa mintalah Allah ampun dosa Maiz. Jadi kalau orang tu mengaku menyesal, dan kita kata apa kat dia? Allah ampun dosa hang. Kita jangan kata Tuhan tak ampun hang. Tak boleh. Pasal Nabi kata kat Maiz, Nabi kata istaghfir, minta ampun kat Maiz. Hadirin mukminin, Nabi kata kalaulah taubat dia itu dibahagi-bahagikan, nescaya cukup untuk taubat Maiz hari ni. Kalau bedak kat kita, semua orang kira clear dosa dia besar. Tapi adakah kita setuju? Tak. Tindakan diambil, tetap diambil, dan tindakan telah diambil pada dia. Cuma bila tindakan diambil, kita janganlah jadi setan. Nabi pukul satu orang minum arak, Nabi pukul. Mai kawan tu dia minum arak, Nabi pukul. Yang lain bukan takat pukul, maki kat atas. Nabi kata apa? Nabi kata yang kok pinggan tambah hok maki tu, hampa jangan jadi setan. Apa maksud Nabi? Hampa jangan tambah lebih apa yang Tuhan tambah kepada dia. Hadirin mukminin, pasal tu kita tak buka aib dia, kita tak cerita pasal apa? Kerana dia dah bertaubat. Betul ke ustaz? Wallahu alam, saya bukan Tuhan, saya ustaz. Ustaz kan tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak jadi ustaz, saya jadi Tuhan. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan tahu, tuan-tuan bukan makmum biasa, bukan jemaah biasa, tuan-tuan Tuhan. Pasal hanya Tuhan saja yang tahu sama ada taubat dia betul tak betul. Wallahu taala a'lam. Hadirin mukminin, cuma Quran ni diajak kita apa dia? Dia kata qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Tuhan panggil orang buat dosa ni apa dia? Tuan-tuan, Tuhan panggil orang buat dosa. Pasal tu kita jangan duk panggil lebih kurang ah. Allah kata ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampau, yang buat dosa, la taqnutu min rahmatillah. Aku nak bagi tahu kat hampa, jangan hampa sama sekali putus asa daripada rahmat. Aku tak pernah buang hampa. Tuhan nak bagi tahu dia tak pernah buang orang buat dosa. Pasal itu kita kalau ada ahli keluarga kita buat dosa, kita jangan buang. Kadang-kadang dosa bukan dosa besar mana pun, Tuhan tak buang. La taqnutu min rahmatillah. Hadirin mukminin, apa yang boleh kita buat? Cuma saya nak bagi tahu, apabila kita buat dosa, Maiz tadi ni, okey, kesimpulan dia, siapa yang buat dosa, kalau dia kena di dunia, dia tak akan kena dah di akhirat. Kalau apa yang dia kena tu padan dengan hak dia buat tu, maksudnya kafarah lah. Siapa yang dah kena kafarah di dunia, dia tak akan kena dua kali di akhirat. Pasal itu Nabi kata siapa yang Tuhan sayang, Tuhan akan buh siap-siap di mana? Di dunia. Tapi tuan-tuan jangan minta pula, ya Allah ya Tuhanku, hang buh siap-siap bagi selesai di dunia, aku nak lapang di akhirat. Nabi tak kata nak tu, tak boleh. Yang tu tak boleh. Tapi kalau Tuhan sayang tuan-tuan, Tuhan akan basuh siap-siap. Itu kata-kata Nabi. Tuan-tuan pegang elok-elok. Okey, cuma saya nak bagi tahu, yang ni kita nak bagi clear juga. Larangan dalam agama tak boleh, haram kita pi apa? Kita pi kata kat kawan tu apa yang dia kena tu di atas dosa dia. Yang tu tak boleh. Kita tak boleh buat lagu sebahagian agama yang karma. Tahu karma?
Kita balik tengok motor dia mampu tepi jalan. Sekali kita balik tengok motor dia mampu. Tuan-tuan, hang buat apa tadi? Kita bukan tanya pasal apa motor dia mampu, kita tanya hang buat apa tadi? Kita kadang-kadang ni yang hang sakit ni, ada orang mai habaq kan, kata saya ustaz sakit ni tak boleh pi ni ke. Dosa masa muda dulu, hak buih dulu tu, Tuhan balas lah ni masa tua. Pasal apa kita tak boleh kata macam tu? Kerana ulama ahli sunnah kata apa yang berlaku penyebabnya benda ghaib. Sebab satu orang sakit tak semestinya disebabkan dosa. Tapi bila kita kata hang sakit tu punca dia dosa hang, artinya kita telah dakwa kita tahu benda ghaib. Adakah semua dosa ataupun apa saja yang berlaku ni mesti di atas dosa? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau jadi apa yang tak elok dalam hidup kita ni, mestikah di atas dosa? Kalau tuan-tuan kata apa saja yang tak elok ni tetap mesti bersabit dengan dosa, Nabi dosa apa? Nabi buat apa sampai teruk sangat? Sakit pun teruk, hidup pun teruk, makan pun tak ada. Nabi buat apa? Kalau kita nak kata rezeki Nabi sempit, kita tak nafi, memang betul ada kesan dosa ni, tapi kita jangan lebih lajak pada laju pergi jadi Tuhan. Pergi duk kata hang sakit kencing manis ni pasal dulu hang masa muda ada buat apa? Tak ada. Boleh jadi Tuhan nak angkat darjat dia, boleh. Dalam Islam buat baik dibalas baik itu betul, tapi kita nak pergi duk kata hang punya sakit ni dosa dulu, tak, itu bukan. Karma tak ada. Karma atau karma, bukan kurma, karma. Karma ni, satu orang kalau buat jahat dia akan dibalas jahat. Dalam Islam dia panggil al-jaza' min jinsil amal. Amalan berdasarkan perbuatan. Betul, tapi kita tak boleh confirm. Tengok mayang atas kerusi, dulu muda-muda buat apa? Dia kata saya tak buat apa, saya memang kalau tak buat apa takkan nak mayang atas kerusi sakit kaki, mesti ada yang. Tu dia paksa kawan tu suruh pergi mengaku benda kawan tu. Dia tengok sakit teruk dulu buat apa? Saya tak buat apa, tak ada dosa apa. Takkan tak ada, tak mustahil tak ada. Ada tu saja tak mau cerita, tapi dia balasan. Tu. Apatah lagi melampau yang buat orang lain karma pi kat anak. Tahu tak yang kita duk kata mengai rabik mulut puyuh, rabik mulut anak tu, karma. Perbuatan tu buat kat kau ni dia pi kat kau ni, buat kat kau ni dia pi kat kau ni. Yang peliknya yang buat orang lain yang kena orang lain. Yang tu lagi khurafat. Boleh? Baik. Baik. So tuan-tuan hadirin mukminin, sekali lagi kalau tuan-tuan buat dosa macam Maiz, tuan-tuan tak payah duk pisrah dirilah. Ni hak yang dosa, hak zina apa semua, esok penuh je bab agama. Penuh data Raju Belimah. Beratok. Kita ingat nak pergi buat apa? Nak pergi jumpa pengarah, nak pakat jumpa mengaku dosa. Ataupun penuh pejabat mufti, pergi pejabat agama penuh, pergi pejabat mufti pula penuh. Pergi ya mufti tahir ni. Hampa pergi mengaji mana ni? Tahir ni, ya mufti bersihkan saya. Tak ada, kita tak ada sistem tu. Boleh clear tak? Boleh dengan cara apa? Nabi kata ma min abdin yudhnimu dhanban, mana-mana satu orang hamba dia buat satu dosa, fayuhsinu tuhur, dia pi ambil wuduk elok-elok, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, dia semayang 2 rakaat. Mudah ya. Tuan-tuan buat satu benda, tuan-tuan pergi balik rumah, pergi ambil wuduk, kunci bilik, mayang Allahu Akbar. Nak baca apa? Baca apa-apa yang tuan-tuan hafal. Lepas tu tuan-tuan istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka. Tengok doa ni sakan tu. Doa ni sakan. Tuan-tuan kalau boleh baca sekali pagi sekali petang, hebatlah. Tuan-tuan dalam doa tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengaku ya Allah nikmat yang kau bagi pada aku banyak. Abu'u laka, abu tu maksud kita mengaku. Kadang-kadang tuan-tuan kita rasa apa? Rasa teruk kita ni. Tuan-tuan yang rasa teruk ni pasal apa? Macam kawan semalam yang kami selesaikan tu, macam kawan tu dia pasal apa? Orang marah sangat pasal Tuhan bagi macam-macam, boleh duk buat lagi tu.
Kita marah pasal apa? Pasal tu Tuhan ajak, nampak cantik tak? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku mengaku nikmat yang kau bagi banyak. Pasal tu kita marah kalau orang miskin buat dosa ni, kita tengok. Tapi kalau orang yang kaya, sihat buat dosa, tentang geram. Tak guna betul dia ni. Nikmat Tuhan bagi punya banyak, cerat lebih. Dah Tuhan bagi jadi elok. Macam kawan tu kena kata malam tu ayat-ayat yang sama. Macam ni boleh buat dah, segalanya ada, bini apa semua macam-macam lah, duit banyak apa semua buat juga. Macam orang kaya curi, macam saya tak katalah siapa dia, dan saya kata kau ni lah kaya, orang kaya curi, duit banyak dah curi lagi. Kalau duit sikit curi kita faham lah, duit banyak artinya nikmat Tuhan bagi, Tuhan tak cukup lagi. Dah ada bini yang hidup pergi cari perempuan lain lagi, macam itulah. Tapi cari perempuan lain sebenarnya tak salah kan? Salah kan? Malik. Tak salah pasal kalau dia 4 dia pergi cari lain 5, mungkinlah. Tapi kalau satu, macam saya ada satu, saya pergi cari seorang lagi, dosa tak Imam? Haji Mat, dosa? Tak dosa. Ini tajuk lain lah nanti. Saya pun nak balik rumah ni. Okey. Quran kata apa? So dia kata yastaghfirillah. Abu'u laka bi ni'mati. Tuan-tuan mengaku ke Allah Taala. Mengaku ke Allah. Allah kata apa? Dalam hadis ni kata apa? Allah Subhanahu wa taala baca ayat tadi lah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru. Siapa yang istighfar kepada Allah, dia dengan Allah Taala, macam Nabi suruh Maiz tadi, pi balik. Kalau Maiz balik, tuan-tuan, kalau Maiz balik, dia istighfar, dia bertaubat, dia menyesal, dia tak gaduh dah nak kena rejam tu. Clear. Rahmat Allah. Nampak? Ini besar. Jadi sebab itu hadirin mu'min, kadang-kadang tuan-tuan mari masjid, tuan-tuan ada niat tak? Ya Allah, sahaja aku berjalan pergi masjid supaya Allah ampun dosa aku. Tuan-tuan niat tak? Sahaja aku ambil wuduk supaya Allah basuh dosa aku. Sahaja aku semayang zuhur 4 rakaat supaya Allah ampun dosa aku. Mana ada kita tak niat supaya Allah ampun, tapi Allah ampun. Tuan-tuan buh duit RM2 dalam masjid, tabung masjid, buh RM10. Ya Allah, dengan RM10 ni aku niat sunat atas aku, Allah ampun dosa aku dengan RM10 ni. Kita tak niat, tapi bila kita buat automatik tu nak habaq tu, tuan-tuan semayang, Allah dia kata, ustaz berapa kali dah duduk semayang tapi saya tak niat, tak ampun dosa tu. Tak dapat. Tak dapat. Tak payah niat ampun dosa ni, pasal Allah bagi. Yang dia apa? Tuan-tuan buat yang kafarah tadi. Saya rasa cukup dulu sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Ada soalan? Saya dengar macam ada soalan. Okey. Wail dia hak. Wailun ni waihak wailun ni perkataan yang samalah. Wailun, waihak. Wail ni sebahagian ahli tafsir kata wailun dalam Quran tu merujuk kepada neraka. Nama neraka. Neraka. Nama neraka wailun tu neraka wail. Kan? Banyak dalam Quran wailun kan? Wailul likulli humadzatil lumadzah, wailul lil mutaffifin. Nerakalah untuk orang yang mengumpat, nerakalah untuk orang yang mutaffifin, yang timbang kecoh. Wailun tu nama neraka. Sebahagian dari sudut penggunaan bahasa, wailun ni celaka, binasa. Dia makna yang samalah. Wailun waihak ni celaka. Waihaka tu ka tu engkau, celaka engkau. Jadi boleh tak kita guna perkataan ni? Perkataan ni Nabi guna di atas kerasnya ancaman. Tapi bukan bahasa kebiasaan Nabi. Bukan kebiasaan Nabi duk waihak ni tak. Tapi perkataan ni menunjukkan kerasnya perbuatan ataupun ancaman, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok tuan-tuan duk waihak. Pasal apa? Sunnah. Nabi kata, kita kena kata, duk waihak. Tak, yang ni dalam konteks dia, penggunaan Nabi ni. Kerana Nabi kebiasaannya dia cakap apa? Cakap dia elok. Kan? Bagi juga soalan terima ni. Kan? Bukan semua. Kadang-kadang dia buh nama anak dia dalam Quran. Apa? Nama apa anak hang? Muhammad Humazah. Wih. Tu yang kaki mengumpat. Dia kata tak ada dalam Quran. Betul lah dalam Quran tapi macam ada orang nama kan. Dia bernama apa anak? Nurzani.
Nur Zaniah, cahaya penzina. Wih, tu ke? Tapi saya tengok dalam Quran. Betul, kena tengok dengan makna dia. Ya sekali lah kan. Okey tuan-tuan, terima kasih kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Bagi bersikap adil lah, saya sekali lagi jemput semua yang ada dalam masjid ni, yang dah kena panggil dan yang belum dipanggil, saya panggil semua lah masjid ni semua untuk pergi kenduri akikah anak saya pada hari Selasa pukul 11 pagi sampai pukul 3. Bagi siapa yang berkelapangan, hadirlah insya-Allah di Masjid Batu Dua. Saya panggil semua yang hadir pada malam ini bersama dengan keluarga. Tuan-tuan pergi, doalah supaya anak saya nanti membesar jadi anak yang salihah, anak yang boleh berkhidmat pada agama, sihat. Allah Ta'ala bagi kepandaian dia dan manfaat dia betul. Saya jemput tuan-tuan pasal apa? Saya suka, saya buat kenduri juga panggil tuan-tuan pasal tuan-tuan orang masjid, tuan-tuan orang salih. Saya panggil tuan-tuan bukan saya harap tuan-tuan pergi duit. Alhamdulillah dah bayar lah kat catering. Tuan-tuan tak bagi duit pun tak apa. Tapi yang saya minta kat tuan-tuan sungguh-sungguh, saya setiap kali anak saya kenduri, saya akan panggil orang masjid. Saya semua panggil ustaz-ustaz kerana saya mengharapkan doa tuan-tuan. Doa tuan-tuan sangat berkat untuk anak saya, doa orang saleh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.